آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada pagi ini. Solat subuh berjemaah, semoga tak jadikan solat subuh kita sebenarnya janji Nabi SAW, pembersihan bagi dosa-dosa kita dengan perumpamaan seperti sungai, dan dengan sabda Nabi yang lain. Nabi nyatakan as-salawatul khams, solat 5 waktu, ini sehari semalam, wal jum'ah ila jum'ah, Jumaat ke Jumaat, seminggu sekali. Kemudian Ramadan ke Ramadan, setahun sekali. Mukaffiratul lima bainahun, ialah penghapus dosa bagi apa di antaranya. Idza ijtanabal kaba'ir, apabila jauhi dosa-dosa besar. Dan semua tak jadikan juga janji Nabi SAW yang lain. Nabi nyatakan man salla al-fajra, yani fi jama'atin fa fi dhimmatillah, barang siapa yang solat fajar dalam berjemaah, maka dia dalam jagaan Allah Ta'ala, yakni sepanjang hari berkenaan. Baik. Semalam tarikh 17 Ramadan, yang mana apa dikaitkan dengan tajuk nuzul Quran. Dan sebenarnya cuti. Ini tak cuti kan? Ke cuti? Saya terkejut juga kalau dua subuh hari kerja ni kan berapa lama kita dah ambil. Ala kulihal kita dah semalam dah cuti. Jadi berkaitan dengan nuzul Quran tu, dan memang kita tahu bahawa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita sukalah untuk sebutkan sedikit berkenaan dengan tajuk ni. Baik, pada bulan Ramadan dan juga pada malam Qadar disebut dalam Al-Quran Karim, surah Al-Baqarah ayat 185, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang turun dalamnya Al-Quran, hudan linnas, petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, penjelasan bagi petunjuk, wal furqan, pembezaan bagi hak dan juga batil. Dan dalam surah Al-Qadar Allah nyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan ia Quran itu pada malam Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan Allah nyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, so, kami turunkan Quran itu pada malam yang diberkati. Mujahid bin Jabr, anak murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang ahli tafsir terkenal. Kalau tuan buka kitab tafsir, nama Mujahid bin Jabr adalah di antara yang paling banyak diulang. Sufyan Ats-Tsauri dahulu berkata, kalau sekiranya datang kepada kamu tafsir daripada Mujahid, cukuplah, tak payah tengok yang lain. Dan beliau pernah bertanya kepada Ibn Abbas kemuskilan yang kadang-kadang orang tak terfikir, tapi sekali-sekali bila disebut kita akan terfikir juga. Mana disebut tentang bulan Ramadan turun padanya Quran, kemudian malam yang turun padanya Al-Quran itu malam Qadar. Sedangkan Mujahid bin Jabr bertanya, dia kata Quran sebut bulan Ramadan turun padanya Quran, dan Quran sebut bahawa malam Qadar turun padanya Al-Quran. Sedangkan aku tengok, mana berdasar pada apa yang Ibn Abbas ajar kepada dia, bulan lain pun turun Quran juga. Ada je Muharram, bulan Safar turun Quran, Zulhijjah turun Quran. Tapi kenapa disebut bulan Ramadan? Kemudian ditanya malam Qadar, sedangkan ada siang hari Quran turun. Ada sebut dalam hadis Nabi SAW, Quran turun pada siang hari, bukan semestinya malam. So kenapa disebut satu malam dan disebut bulan Ramadan? Maka Ibn Abbas menjawab, dia kata diturunkan Al-Quran Al-Karim daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada satu malam, malam diberkati, malam Qadar, dalam bulan Ramadan. Kemudian diagih-agihkan Al-Quran itu kepada hati Nabi SAW selama tempoh 23 tahun. Mana turun Quran sekaligus satu malam, malam Qadar, dalam bulan Ramadan. Kemudian diagih-agihkan Al-Quran itu ke hati Nabi SAW, macam Allah sebut dalam Quran ayat lain, berquranan, dan Quran tu faraqnahu, kami pecah-pecahkan ia, asing-asingkan ia, litaqrahu 'alan nas 'ala muqsin, supaya kau bacakan kepada manusia di atas perlahan-perlahan. Bukan dengan cepat, bukan dengan semua sekaligus. Dalam surah Al-Isra ayat 106, Al-Quranan faraqnahu, kami Quran itu kami pecah-pecahkan ia,
asing-asingkan ia, litaqra'uhu 'alan nasi 'ala mukthin, supaya kau bacakan dia Muhammad kepada manusia secara perlahan-lahan dan berdasar kepada peristiwa keadaan, dan tunjukkan kepada bahawa ilmu Allah Ta'ala yang mendahului segala-galanya. Sebelum daripada Al-Quran itu turun kepada Nabi berkaitan dengan peristiwa tertentu, ia telah pun turun ke Baitul Izzah sekaligus untuk diturunkan pada hari tertentu, masa tertentu, tahun tertentu, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Baik, dan Al-Quran Karim sebenarnya yang kita sekarang ni baca, ia dengan jelas bukan hanya setakat untuk bacaan semata-mata. Ini konsep yang kena faham. Memang kadang-kadang banyak orang kita terlibat, alhamdulillah kan, muda-muda dulu tak ada masa, dah berumur baru ada masa, kita belajar baca Quran, datang kelas baca Quran, alhamdulillah, perkembangan yang baik. Tetapi masalahnya Al-Quranul Karim ini bukan hanya diturunkan untuk dibaca, bukan hanya untuk dibaca. Sebab pembacaan Al-Quran sahaja, benefit dia atau kebaikan dia sebenarnya, kesan dia boleh lihat hatta kepada orang yang tidak munafik. Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis baginda sallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, berkenaan dengan perbandingan orang beriman yang baca Quran dengan orang munafik yang tak baca Quran, kemudian orang munafik yang baca Quran dengan orang yang munafik tak baca Quran. Dia kata perumpamaan orang beriman yang baca Quran seperti utrujah. Saya nak gambarkan kepada tuan sekalian payah, sebab tak harap kita nampak. Cuma kalau kita buka dalam Wikipedia, dia tunjukkan gambar citron macam buah limau, dia kulit dia tebal, bau dia sedap. Ini Nabi kata orang baca Quran ni yang beriman seperti buah ni, buah citron ni ataupun utrujah. Dan dia macam bayangkan limau bali, kulit tebal, isi sikit je, bau dia sedap, rasa dia pun manis. Ini perumpamaan orang yang beriman baca Quran. Kemudian Nabi kata perumpamaan orang yang beriman yang tak baca Quran seumpama seperti tamar. Bau tak ada tapi rasa dia manis. Kemudian Nabi kata perumpamaan orang munafik yang baca Quran, munafik baca Quran, Nabi kata seperti raihanah, wangian. Dia ada pokok kecil yang dia keluarkan bau sangat wangi, tapi Nabi kata bau dia wangi tapi rasa dia pahit. Kalau ambil gigit pahit. Kemudian perumpamaan orang munafik yang tak baca Quran pula adalah seumpama Hanzal. Hanzal ni tuan-tuan kat Malaysia tak ada, tapi saya tengok zaman sekarang Wikipedia banyak share. So ada gambar dia macam tembikai kecil berbulu-bulu, yang kalau kita belah dia macam timun dalam dia. Dia macam buah tembikai, luar dia macam tembikai tapi kecil. Kalau belah, ada buah ni elok untuk orang yang buasir, boleh gunakan getah dia untuk sembuhkan penyakit buasir. Dia akan kecutkan apa yang terkeluar daripada punggung tu sebenarnya. Tapi alhamdulillah buah ni sangat pahit. Pahit tak pahit buah ni sampai sebahagian ulama bincangkan, buah ni kalau disapu kat kaki tengah puasa rasa pahit kat lidah, batal tak puasa? Macam tu punya perumpamaan yang kata pahitnya. Nabi kata misal orang munafik tak baca Quran adalah seperti Hanzal, kan? Tak ada bau tak ada, rasa pahit. Jadi basic dia, maksud dia kalau dia kata setakat membaca Al-Quran itu sememangnya kita kata tak memadai. Seorang munafik pun macam ada benefit. Bahkan Nabi sebutkan berkenaan golongan Khawarij yang Nabi SAW pernah pada zaman baginda hidup dahulu, ada seorang lelaki mempersoalkan tentang keputusan baginda dalam pembahagian harta rampasan perang ketika perang Hunain. Perang Hunain berlaku antara perang terakhir Nabi SAW hadir pertempuran umat Islam dengan orang-orang Arab yang memberikan wala ataupun tak setia mereka kepada kerajaan Rom. So diorang ni antara sempadan, macam ada pada arah utara Saudi Arabia sekarang, selatan Jordan, lalu tinggal kawasan tu. So pertempuran dengan mereka berlaku, Ghatafan, Hawazin. Jadi mereka ni bila kemenangan berlaku, Nabi SAW tak agihkan harta rampasan perang tu seperti yang biasa. Yang ini seperti mana dalam surah Al-Anfal ayat ke-41. Yang sebenarnya ayat itulah punca, kalau tuan nak tahu,
kenapa 17 Ramadan ni disambut sebagai nuzul Quran. Sebab ayat tersebut kalau ikut riwayat sejarah tak ada satu pun yang sahih 17 Ramadan Quran turun. Tapi ayat tersebut menjadi sokongan oleh sebagian orang, sebagian ulama. Dia kata pasal ayat berkenaan, Allah katakan wa'lamu annama ghanimtum, ketahuilah apa-apa kamu perolehi sebagai harta rampasan perang, fa anna lillahi khumusahu, maka milik Allah 1/5 dia. Mana kamu dapat harta rampasan perang, kena bagi 5. 1/5 milik Allah dan Rasulnya. Walir Rasul, untuk Rasul. Walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil. Mana bagi Rasulullah 1/5 tadi, dan akan pecah pula 5. 4/5 lagi dalam Islam harta rampasan perang ni balik kepada tentera yang hadir. Siapa yang jalan kaki dapat 1, siapa naik kenderaan dapat 3. Siapa yang jalan kaki di perang dapat 1, siapa yang naik kenderaan dapat 3. 1 milik dia, 2 milik kenderaan dia. Bagi kita banding kita dengan binatang kita makan, kita bela tu, kenderaan kita dia makan banyak lagi sebenarnya. Kalau tuan perasan, tuan ada kereta ke, ada kenderaan apa, kan kenderaan tuan maintenance lagi banyak dia tuan sekalian. Ya, unless tuan kena penyakit kanser sebagainya lah. Jika tidak, makan kita tak setara dengan kenderaan kita. So, jadi macam tu. Ini cara pecahan asal. In kuntum amantum billah, jika kamu semua beriman dengan Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan apa kami turun ke atas hamba kami itu Muhammad, yaumal furqan, pada hari furqan, yaumal taqal jam'an, pada hari pertembungan dua tentera. Ini tentera Badar. Memang Badar punya peristiwa 17 Ramadan. Yaumul Furqan tu dikaitkan dengan Yaumul Quran. Tapi sebenarnya dalam Quran Karim kalimah Furqan berulang 5-6 kali, tapi tidak semua tempat masuk di Quran. Maka kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah, ayat awal surah Al-Baqarah tu, dalam ayat 40 lebih kan, 40 ke 50, kita akan dengar ayat wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ingatlah tak kala mana Allah Taala kata kami turunkan kepada Musa kitab dan juga Furqan. Confirm lah bukan Quran. Cuba saya pernah jumpa lah kumpulan sesat, ajaran sesat ni, dia kata Musa ada Quran. Dia kata Musa ada Quran. Jadi saya punya ketua pun ada Quran juga. Semua Quran ni turun kat semua orang. Saya kata dalam ayat tu macam kemuskilan, dia ada muskil juga. Furqan apa? Furqan tu pembeza antara hak dan batil. Bahkan Furqan juga dimaksudkan dengan masuk undang-undang dan peraturan. Sebab kan, bukan sebab tu Yaumul Furqan dalam surah Al-Anfal 41 tu, dia bukan maksud hari Quran, tapi digunakan untuk sokongan. Yang tuan-tuan sambut tahun adalah hari Quran. Apa sebenarnya, apa kita tarikh tepat tak diketahui. Kita cuma tahu Quran turun bulan Ramadan sekaligus dia perlu mahfuz ke Baitul Izzah dalam satu malam dalam bulan Ramadan. Okey. Jadi balik pada tajuk tadi kan, kita balik golongan Khawarij ni, bila Nabi SAW dalam perang Hunain dapat harta rampasan perang, pertempuran berlaku, tapi Nabi tak bahagi macam tu. Pasal diorang ni, sebahagian mereka ni baru masuk Islam ketika penaklukan Mekah berlaku, so diorang tak betul lagi pemahaman dia. Hatta dalam surah Al-Hujurat pun Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan ada orang-orang yang Arab ni kata kami telah beriman. Allah nyatakan qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Arab, orang Arab Badui, kami telah pun beriman. Allah kata qul lam tu'minu, katakan Muhammad kepada mereka, jangan kamu kata kamu telah beriman, tapi kata qul lam tu'minu, kata kepada mereka kamu belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kamu patut kata kami telah pun Islam. Sebab apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebab tak masuk lagi iman dalam hati kalian. Maksudnya istilah Islam dan iman tu ada pembezaan. Kata kami telah Islam dan kata kami telah beriman. Sebab diorang ni waktu kita masuk Islam tu dia ada masalah sikit. Ialah pasal dia, siapa masuk Islam ketika Islam tengah lemah, mereka memang tahu Islam ni akan, masuk Islam akan susah. Maksud dia masuk Islam tu memang diorang percaya betul Muhammad Rasulullah. Adapun siapa masuk Islam lepas daripada gelombang kita panggil kemenangan Islam, kat situ memang ada yang masuk Islam ni atas rasa ikut-ikutan sahaja. So jadi dalam peperangan Hunain, ketika Nabi agihkan harta rampasan perang, ada seorang lelaki bangun. Dan bila Nabi SAW tak bagi macam mana 1/5 tadi kan, 1/5, 1/5, 3/5, diorang mungkin pernah dengar
dalam peperangan sekian dapat harta. Lepas peperangan berlaku, kemenangan, diorang akan dapat harta. Sekali tak ada, kita tengok Nabi SAW bahagikan ketika perang Hunain tu, harta rampasan perang tadi tidak ikut cara biasa, tidak ikut cara yang dalam surah Anfal 41. Tapi Nabi agihkan, bagi pada mu'allaf ni 100 ekor unta, bagi mu'allaf ni 100 ekor unta, bagi ni. Jadi bila bagi tu macam tu, lelaki tu dia ada satu kekeliruan yang zaman sekarang ni, tuan-tuan jumpa orang yang ada keliru macam ni juga. Dia bangun, dia kata, "Hei Muhammad, berlaku adillah." Dan satu riwayat dia kata, "Tidak diinginkan ini wajah Allah. Ini benda ni berat sebelah." Dia kata. Okey, para sahabat Nabi SAW yang Islam awal, mereka faham bila mana Nabi buat sesuatu perkara, diorang menantikan untuk Nabi beritahu ini wahyu. Lepas tu diorang diam. Sebab Nabi SAW, dia baginda adalah kedudukan baginda penjelas bagi Al-Quran. Kita sebut dalam Quran dan surah Al-Nahl ayat 44. An-Nahl 44 akan dikatakan, "Wa anzalna ilaika dzikra." Kami turun kepada Muhammad dzikr, itu Quran. Quran litubayyana lin-nasi, untuk kau jelaskan kepada manusia, ma nuzila ilaihim, apa turun kepada mereka. Ini antara ayat yang tuan-tuan sebenarnya semua patut hafal. Sebab kumpulan sesat akan datang jumpa, tak cukup ke Quran. Ini Quran takkan tak cukup. Kenapa Quran perlu pada hadis untuk dijelaskan? Sedangkan dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala firmankan sedemikian. Kami turun kepada Muhammad Quran untuk kamu jelaskan kepada manusia apa turun kepada mereka. Jadi basically kalau orang yang tak faham ayat ni, dia akan kata, saya jumpalah ada orang kata, takkan Quran tak cukup? Quran cukup lah, kenapa nak perlukan hadis? Problem kita adalah Quran adalah rumusan untuk diikuti, dan Nabi SAW, sebab tu Allah Ta'ala kata ati Allah, ati Rasul, taati Allah, taati Rasul. Maka dengan sebab itu, apa anda nak amalkan daripada Quran, kena tengok kepada Nabi SAW. Dengan sebab itulah, bila berlaku kes pengagihan harta tadi tak seperti biasa, para sahabat yang senior diam. Pasal diorang sentiasa macam tu. Kalau Nabi SAW macam tersilap solat ke, ataupun Nabi buat perbuatan lain dalam solat ke, contoh macam dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW tengah-tengah solat, kemudian Nabi SAW sebut, dan sahabat dengar, "A'udzubillahi minki, a'udzubillahi minki, a'udzubillahi minki." Aku berlindung dengan Allah daripada engkau, aku berlindung dengan Allah daripada engkau, aku berlindung dengan Allah daripada engkau. 3 kali Nabi sebut. Kemudian Nabi sebut, "Al'anuka bila'antillah, al'anuka bila'antillah, al'anuka bila'antillah." Aku laknat kau dengan laknat Allah, aku laknat kau dengan laknat Allah, aku laknat kau dengan laknat Allah. Maknanya maksud dia, Nabi tengah solat, Nabi sebut benda tu. Kemudian tiba Nabi ulur tangan, dan Nabi tarik balik tangan. Lepas solat, para sahabat tak ada kata, kalau kita mufarakah dah kot. Kita dia kata, biasa ajar lain, kita mufarakah. Nabi SAW, para sahabat, dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, engkau solat hari ni tak macam solat biasa. Kan, kau ada wahyu baru ke?" Mana saudara-saudara macam nak tahu kenapa? Nabi kata, "Musuh Allah Iblis datang kepadaku dalam solat tadi, dengan api nak kenakan kepada wajah aku. Maka aku pun sebut 3 kali, aku berlindung dengan Allah daripada engkau." Tapi Iblis tidak berundur. Maka Nabi kata, "Aku sebut pula, aku laknat engkau dengan laknat Allah Ta'ala yang sempurna." 3 kali juga, pun tak undur juga. Ni anda ada banyak benda lah kat sini, kalau tuan-tuan boleh belajar kefahaman ya. Maksud dia, kalau anda kata dalam kes tadi, Nabi tak baca ayat kursi untuk bakar dia. Kan orang kita kan jumpa syaitan nak bakar, baca ayat sekian-sekian. Tapi Nabi SAW sebut dengan minta lindung dengan Allah, dan sebut laknat ke atas Iblis ketika itu. Tapi Nabi kata dia tak berundur. Maka aku pun cekik tengkuk dia. Nabi kata, tangkap dia. Nabi kata, kalau bukan kerana doa saudara kita Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman ada doa dan surah Sad ayat 35, "Rabbighfirli," Tuhanku, ampunkanlah aku, "wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di," dan kurniakanlah kepada aku kerajaan atau kuasaan yang tak harus dapat pada siapa-siapa sesudahku. Dan antara mukjizat atau kekuasaan yang Allah Ta'ala beri pada Sulaiman adalah
penguasaan terhadap jin. So Nabi pegang dah, tapi Nabi kata teringat doa Nabi Sulaiman, Nabi lepaskan. Kalau dah tidak kan doa saudara kita Sulaiman, nanti aku akan ikat dia dan aku jadikan dia mainan budak-budak di Madinah. Maksud dia, okey, dekat sini banyak benda kita belajar jugalah. Dalam hadis ni kena faham. Maksud dia syaitan, iblis, ni yang paling besar sekali. Iblis tidak ada masalah gangguan fizikal kepada anda. Kalau kita takkan buatlah tangkap ular bagi anak main. Ada buat kerja macam tu. Kalau bahaya lah iblis ni macam ular, boleh rosakkan, maka saya Nabi tak ada cakap macam tu. Nabi kata cuma Nabi tak buat sebab doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi cukup dah, Nabi lepas. Jadi tapi yang kita nak belajar sini, para sahabat Nabi SAW tanya Nabi apa cerita, ada benda baru ke? Ada benda baru kan? Peralihan kiblat tengah solat, daripada arah kepada Baitul Maqdis menghadap ke Mekah dalam solat pertukaran. So basically para sahabat Nabi SAW dia faham Nabi SAW punya kapasiti, kedudukan sebagai penjelas bagi Al-Quran. Mereka takkan assume apa-apa, tanya Nabi dulu ada wahyu baru ke, turun perintah baru ke. Ini cara mereka. Tapi lelaki tadi yang saya nak sebut ni kan, lelaki ni yang Nabi kata akan lahir daripada keturunan orang ni, satu kaum yang membaca Al-Quran tapi tak lepas tengkorok mereka. Sampai sini je, tak turun ke hati pun. Dan mereka keluar daripada agama, daripada Islam, macam mana keluarnya anak panah daripada binatang yang kita panah. Laju sangat sampai tembus keluar. Nabi sebut tentang kumpulan yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan para sahabat dan para ulama semua ijma' yang dimaksudkan Nabi SAW adalah kumpulan Khawarij. Yang kumpulan yang muncul mula-mula sekali ketika kisah tersebut, tapi berkembang dia jadi satu kumpulan yang memang ada mazhab dan juga ajaran. Bila mana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung pada tahun 35 Hijrah, bulan Zulhijjah, Uthman bin Affan telah dibunuh oleh mereka dengan alasan Uthman tidak menghukum seperti hukum Nabi dan juga hukum Abu Bakar dan Umar. Dan dibunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dilantik Ali. Ni kisah yang kena faham. Ni sejarah yang kena kita perhatikan balik. So kumpulan ni depan Nabi tu, dia boleh cakap Nabi tak ikut Al-Quran, Nabi tak ikut perintah Tuhan. Sedangkan Nabi punya kapasiti tu siapa? Jadi ini yang benda yang kena banyak orang kita lihat, dia macam kumpulan anti hadis, kumpulan liberal, dia akan pakai ayat ni. Dia kata Nabi Muhammad takkan boleh lawan Quran. Dia cakap, dia lupa sebenarnya Nabi Muhammad adalah penjelas dari Quran. Setiap kali mana kita belajar, bila kita jumpa nas Quran, datang nas hadis, kita akan cuba selarikan selagi mana hadis itu sahih lah. Kita selarikan, bukan kita lagakan. Kalau tuan lagakan nanti timbullah tajuk, kenapa kita nak masuk air dalam hidung ketika wuduk? Sebab dalam Quran tak ada pun. Ada dalam Quran masuk air dalam hidung? Mana ada? Kumu-kumu ada? Kita dah start, kita lagakan Quran dengan hadis. Ini adalah antara perkara yang sangat bahaya. Sebab tu saya sebut kumpulan Khawarij tadi kan Nabi kata membaca Quran tak lepas tengkorok mereka. So basically kalau ikut kita faham kat sini, manusia yang baca Quran saja tak memadai. So Quran bukan turun untuk dibaca semata-mata. Sebab kumpulan kalau ikut baca saja bersepah. Bahkan Khawarij yang datang mula-mula sekali kita kata buat pemberontakan besar-besaran daripada Mesir dan juga daripada Iraq, yang saya sebut bunuh Uthman bin Affan tadi, mereka majoriti adalah guru-guru Al-Quran. Guru-guru Al-Quran. Dia bukan manusia biasa, bukan orang berpelesiran, dia guru Quran. Hatta Ali bin Abi Talib telah dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljam, yang dia ni adalah guru Al-Quran zaman Umar. Umar pernah lantik dia untuk hantar ke Mesir untuk mengajarkan Quran, sampai Umar beri arahan kepada gubernur di Mesir, besarkan rumah dia, luaskan halaman dia, biar ramai orang boleh datang belajar Quran dengan dia. Ni faham baca saja. For the sake of baca, memang kita lihatlah, memang ada orang tersebut kadang-kadang baca dia sedap. Tapi mungkin tak faham pun. Macam majoriti anak-anak kita ketika mula belajar hafal Quran, saya sendiri pun bila dulu belajar hafal Quran pun saya tak faham apa saya baca. Orang macam wah banyaknya hafal, tapi faham? Tak faham.
Belum lagi peringkat je amal lagi. Masalah nak faham pasal kita nak amal kena faham. Tanpa memahami Al-Quran nak amal macam mana? Dekat sini dah timbul tajuk yang kumpulan Khawarij tadi. Bila pasal dia nak understand Quran yang dia hafal, dia patut tengok para sahabat. Para sahabat adalah orang yang mula-mula sekali Allah Ta'ala berikan mereka arahan untuk beragama dan diajar mereka untuk beragama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ajar mereka untuk beragama dan mereka dibetulkan kefahaman kalau salah oleh Rasulullah SAW. Cara solat, kan, kadar zakat, semua sekali mereka alami depan-depan. Nabi yang ajar mereka. Jadi sudut inilah kita panggil apa? Bila kita datang dalam bulan Ramadan, bulan Al-Quran, kita patut sedar dan Al-Quran ni memang diturunkan pada bulan Ramadan dan memang kita disuruh membaca Al-Quran. Tapi pembacaan Al-Quran itu mesti difahami juga. Allah nyatakan berkenaan dengan afala tadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran. Kena pentadabbur Al-Quran untuk anda memahami, meneliti maksud Al-Quran tadi ke dalam diri anda, kehidupan yang anda alami. Anda kena faham kalimah-kalimah Al-Quran itu macam mana difahami oleh para sahabat, macam mana Nabi ajar mereka. Sebab tak boleh tadabbur tanpa memahami kalimah tersebut dengan betul. Zaman kita sekarang ni masih lagi, saya ingatkan dah berhenti dah, tak berhenti lagi kefahaman yang salah. Itu berkenaan kalimah fitnah dalam Quran. Fitnah dalam bahasa Melayu, tuduh orang tanpa bukti. Fitnah dalam Quran maksud dia kadang-kadang ujian, dugaan, kadang-kadang datang dengan maksud kufur. Saya tu sering dengar orang tu kata, yang tuduh aku. Kemudian al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lagi dahsyat daripada pembunuhan. Ayat surah Al-Baqarah ayat 191. 195. 195. 191. Allah nyatakan apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lagi dahsyat daripada pembunuhan. Sebenarnya ayat tersebut berkaitan dengan perang. Bila orang musyrikin dahulu, dia orang buat double standard. Dia orang buat apa? Serang orang Islam di tanah haram, serang orang Islam pada bulan haram. Jadi dia nak orang Islam patuh kepada perintah agama, jaga tentang bulan haram. Tapi dia orang langgar tak apa. Lalu mempersoalkan tentang perbuatan umat Islam mempertahankan diri balik ketika bulan haram. Nyatakan waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, perangilah mereka mana saja kamu temui mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka sebagaimana mereka usir kamu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan sebenarnya fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Maksudnya kufur itu lagi dahsyat daripada peperangan. Kufur itu lagi dahsyat daripada peperangan. Mana perang, bunuh boleh lagi diampunkan. Kufur takkan ada keampunan. Mati kufur takkan ada keampunan. Ini sudut yang kena faham. Pasal contoh dalam ayat surah Al-Baqarah 160. Allah nyatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sebenarnya orang yang kafir mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim, mereka itulah ke atas mereka laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain, laknat Allah, para malaikat dan juga manusia seluruhnya. Khalidina fiha, kekal mereka dalam laknat Allah Ta'ala tu selama-lamanya. La yakhaffafu anhumul azab, takkan ringan mereka azab, takkan mereka dibantu. So basically itu keputusan tentang orang mati kafir. Sebab tu bila sebut dalam ayat wal fitnatu asyad min al-qatl ataupun ayat 216 al fitnatu akbaru min al-qatl, dia bukan fitnah tu maksud tuduh tanpa bukti. Tapi dalam masyarakat kita kadang-kadang keluar ayat tadi. Dia orang belajar agama pun kadang boleh kata jangan menyebabkan fitnah ayat tersebut. Tapi dia tak tahu fitnah tu dia masukkan apa. Kalau dak tuduh tanpa bukti panggil tohmah. Tohmah, mentohmah. Dalam kamus bahasa pun, dia bahasa pustaka pun ada sebut tohmah, tohmahan kan. Jadi fitnah ni kena jaga-jaga sikit. Tapi dekat situ kita lihat macam mana orang yang tak faham kalimah-kalimah Al-Quran, dia tak boleh nak praktis berkenaan dengan apa ajaran Al-Quran. Sebab Quran datang bukan untuk dibaca semata-mata. Sebab kalau baca tadi golongan Khawarij pun baca. Tapi mereka ni Nabi gelar syirarul khalq, makhluk paling jahat, sejahat-jahat makhluk. Bahkan Nabi berikan berita gembira kepada tentera pertama yang perang dengan mereka, Ali bin Abi Talib. Ketika mana kumpulan ni lari, bila Ali berdamai dengan
Muawiyah dan perang Siffin. Lalu kumpulan ni pun lari sebab dia takut bila Ali berdamai nanti keputusan akan timbul. Sebab perang Jamal, perang Siffin, dua peperangan di antara para sahabat bukan berlaku sebab perebutan kuasa, tapi sebab tuntutan darah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tuntutan darah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan mati dibunuh oleh kumpulan tadi. Tapi kumpulan ini lepas bunuh Uthman, dia masuk dalam tentera Ali, dipaksa Ali ambil jawatan, kena duduk dalam tentera Ali. So Ali bin Abi Talib pula tak nak laksanakan hukum kata mereka selagi dia bukan khalifah penuh. Selagi dia bukan full khalifah, semua orang tak bagi bai'ah pada dia, dia tak boleh hukum. Maka dia tak hukum orang sebut, jadi kumpulan datang tuntut darah. Maka cuma dalam peperangan tadi, kumpulan ni akan licik lah, dia lari kumpulan dua pihak, dia panah dua arah. Lalu kumpulan Ali ingat bahawa Zubair dan Talha panah mereka, yang sini pula ingat Ali pula ingat orang yang di sini pula ingat tentera Ali panah mereka. Dan teman-teman ada uniform, tuan-tuan pakai baju macam ni keluar perang, orang anggap kumpulan sama lah. Jadi diorang lagakan dan berlaku peperangan tersebut. Macam tu juga perang Siffin. Tapi bila Ali berdamai, diorang dah dalam kepala diorang ada calculation. Kalau Ali damai dengan Muawiyah, nanti tak lama lagi hukuman akan keluar tentang mereka yang bunuh Uthman. So diorang lari buka satu kampung asing, Haruriyah, di kawasan belah-belah Iraq tu. Dia lari buka satu kampung. Lalu lepas tu Ali bin Abi Talib pun perang dengan mereka. Dan Nabi SAW memang berikan berita gembira kepada kumpulan pertama. Dan Ali bin Abi Talib cari. Nabi kata tanda kumpulan ni ada seorang lelaki yang dia punya tangan dia pendek macam dada wanita, ketot tangan tu, tangannya tu dia pasal dia pandai mana, tapi dia duduk dalam tentera Khawarij. So bila Ali bin Abi Talib menang peperangan tu, dia suruh tentera dia cari ada tak orang tu dalam timbunan-timbunan mayat, ada tak, jumpa. Memang ada orang tersebut yang macam Nabi sabdakan. Ketika tu Ali sangat-sangat gembira kerana peperangan dengan mereka, sebab Nabi janjikan. So, jadi kumpulan ni, saya ulang balik, dia bukan tak baca Quran. Dia bukan tak baca Quran, seriously. Macam kita lah kat Malaysia ni sering kita buat musabaqah Al-Quran. Baca Quran, dunia ni boleh kata diiktiraf. Malaysia ni antara orang Asia Tenggara contohnya, Indonesia, Thailand, Malaysia, termasuk negara yang baca Quran ni dengan tajwid yang sangat indah, dengan tarannum dan sebagainya. Tapi sudut praktis itu yang sebenarnya lebih penting. Bacaan itu bagus, alhamdulillah, dan memang baikilah bacaan kita. Jumpalah guru, cubalah belajar untuk membaca dengan betul. Tetapi ingatlah, Quran itu bukan turun untuk hanya dibaca. Dan bersempena dengan Ramadan ni, baca alhamdulillah, tapi tengok sudut mana Al-Quran ni yang kita tak amalkan lagi. Kadang-kadang saya tengok depan mata saya lah, ada orang dia bangga, dia kata dia belajar, dia ada teknik harfiah Al-Quran. Dia ajar daripada surah Al-Baqarah sampai Al-Imran, An-Nisa. Dia ajar kat luar negara, dia ajar. Cuma ketika tu perbualan berlaku, saya antara yang paling junior lah di antara syekh-syekh yang besar-besar, ustaz yang besar, yang tua-tua senior. Kita nak damaikan orang ketika tu, ada domba telagah. So bila datang duduk, lepas cerita, orang ni cerita apa benda, semua cerita hak masing-masing, semua nak kata menang lah. Tapi in the end kita ajak, kita kata celah, kalau boleh nak berdamai ni, tak kira dalam keadaan apa, tuan-tuan duduk dan keluar dalam masalah suami isteri ke, adik-beradik ke, kejiranan ke, tuan-tuan kena ada sifat forgive and forget. Maafkan dan lupakan, jangan ingat dah. Kalau anda kata start ingat balik, kalau dah berdamai pun nanti kejap lagi tengok nyampah lagi. Kena ambil satu sikap yang lepaskan, let go. Tapi bila kita cakap macam tu, ini kita nak suruh berdamai ni. Dan dalam Quran suruh berdamai, suruh berdamai, suruh maafkan, suruh lepaskan. Tapi bila dia baca Quran, dia mengajar Quran, orang ni bangga dengan dia ada teknik mengajar Quran. Tapi bila dia beramal dengan Quran, tak ada. Jadi kadang-kadang saya terpaksa cakap lah. Saya kata, Kak, minta maaf. Saya kata, ini akak buat macam ni tak boleh. Saya kata, kenapa kita nak minta maaf? Kenapa kita kena berdamai? Dia orang yang jahat. Dia cakap macam tu. Itu pandang muka dia, kita kata, Kak, kan bukan dalam surah Al-Imran. Akak ajar tadi sampai Al-Imran dah kan? Dia kata dia. Saya kata, dalam Al-Imran Allah Ta'ala nyatakan, wasari'u ila maghfiratin, ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan cepat-cepatlah kamu kepada keampunan Tuhan kamu.
wa jannatin, dan cepat-cepatlah kepada syurga. Arduha ka'ardis samawati wal ard, yang keluasan syurga ni seperti keluasan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan syurga untuk orang bertakwa. Jadi siapa orang bertakwa yang akan dapat syurga? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dia adalah orang yang infakkan harta ketika senang atau susah. Sifat pertama dia tak kisah, dia tahu rezeki Allah Ta'ala bagi sikit ke banyak jalan. Kemudian sifat kedua, wal kaziminal ghais, orang yang tahan kemarahan, simpan kemarahan dia, tak lepaskan. Dia boleh lepaskan tapi dia tak lepaskan. Tapi ada orang kata kalau kita simpan kemarahan ni, kan kita akan ada ulcer kan. Pasal kita geram-geram tak puas hati, kita akan ulcer. Jadi kena lepas. Saya kata tak, Quran bagi solution lain. Tak payah lepaskan. Solution dia adalah wal afina anin nas. Orang bertakwa ni adalah orang yang memaafkan manusia, maafkan. Sebab kita nak Allah Ta'ala maafkan kita tanpa soalan. Betul? Kalau kita ada salah kan, kita banyak salah. Apa salah mata kita, salah lidah kita. Tapi depan Allah Ta'ala kan, kalau kita faham berkenaan dengan Allah Ta'ala punya keadilan, nescaya tak ada siapa yang akan rasa masuk syurga sebenarnya. Sebab kalau nak dihitung setiap benda kita buat, tak ada siapa akan lepas. Tapi kerana kita nak Allah Ta'ala maafkan kita, ampunkan kita, terutama bulan Ramadan ni kan, kita diajar oleh Nabi SAW pada 10 akhir Ramadan. Tapi orang biasa baca, sekarang bacalah, tapi kalau orang tanya saya kata doa ni special. Aisyah katanya Nabi, kalau dia sempat malam qadar, apa dia patut cakap? Nabi kata, quli, katakanlah, Allah manaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Maha Pengampun, engkau suka mengampunkan, ampunkanlah aku. Ada orang suka amal setahun dia baca, tapi dia kurang special lah. Dia bila special ni bila waktu itu kita nak guna, ketika masa malam-malam akhir Ramadan ni. Inilah doa ni dekat sini macam doa masa tandas lah. Tuan-tuan baca tiap hari ke? Tak kan? Ke? Ikutkan meaning bagus pun. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kereta baca, masuk rumah baca, masuk tandas baca. Ikut meaning okey je. Tapi untuk aplikasi tak kena. Sebab tu macam doa Allah manaka afun tu doa afu anni, ini special. Yang mana Aisyah tanya, kalau aku sempat malam qadar, apa patut aku cakap? Nabi kata, cakaplah, ya Allah, engkau Maha Pengampun, engkau suka mengampunkan, ampunkanlah aku. The biggest thing yang kita harapkan adalah Allah Ta'ala ampunkan kita. Tak ada benda lain dah. Tak payah datanglah dengan banyak ibadat kalau keampunan kita dapat. Tak ada nilai ibadat yang kita ada. Sebab nanti kan muflis, bagi orang ni sikit, pernah umpat orang ni, bagi orang ni sikit, pernah pukul orang ni, bagi orang ni sikit, dah sekali habis. Tapi kalau keampunan ada, kita ada banyak kesalahan pun, dengan keampunan tadi bersih semua sekali. Sebab tu keampunan tu penting. So bila keampunan kita nak, kan kita nak diampunkan, kita kena ada sifat yang pemaaf juga. Tak boleh kita, aku tak kira, aku tak lepaskan. Dan kalau Allah Ta'ala buat macam tu pada kita, macam mana? Sebab Nabi pernah sebut pada Asma binti Abi Bakrin berkenaan infak, menginfakkan, membelanjakan harta, membelanjakan pada kebaikan. Nabi kata, ya Asma anfiki wala tuhsi fayuhsillahu alaik. Wahai Asma, infakkanlah harta, jangan kau berkira, nanti Allah berkira kepada engkau. Mana maksudnya, kalau kita berkira, Allah berkira. Kalau kita let go, Allah Ta'ala akan let go pada kita. Kita harap macam tu. Jadi kata dalam ayat tersebut Allah Ta'ala nyatakan wal afina anin nas. Jadi akak kena saya kata dengan dia, akak kena follow ni. Awak jangan ajar saya. Dia startnya tu. Lepas tu yang semua ustaz yang sini pandang saya kan, dia giling kepala. Pasal kadang-kadang manusia ni belajar Quran. Belajar Quran, bukan belajar setakat belajar baca, belajar hafiz Quran, belajar tadabbur Quran. Tapi problem dia masalah amal Quran untuk diamalkan. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Al-Quranu, dan sahih Muslim, Al-Quranu hujjatun laka aw alaik. Quran itu adalah hujah untuk kamu, menyelamatkan kamu hari kiamat nanti, boleh jadi penghujah bagi pihak kamu ataupun penghujah ke atas kamu, pendakwa. Dia boleh jadi pembela, boleh jadi pendakwa ke atas diri kita. Jadi kena jaga sikit. Sebab tu dalam konteks ni, bacalah Quran, fahamilah maknanya, dan cubalah sedaya upaya untuk mengamalkan apa yang kita pelajari daripada Al-Quran. Jangan hanya setakat berhenti dengan seronok membaca. Kadang ada orang datang kelas bacaan Quran ni 20 tahun tak habis-habis baca Quran, tapi dia tak belajar pula faham Quran. Sebab penting kita nak beramal, kita kena faham.
Okay, jadi saya harap itulah yang boleh kita ingatkan pada pagi ini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.